Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabahu wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakum muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas fa'aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Itulah agama orang tuamu Ibrahim. Iaitu Allah telah menamakan kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu. Dan begitu pula di dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Syahadah kalau dari segi maksudnya, bila kita translate kepada bahasa, bermaksud penyaksian. Bukan saksi tapi penyaksian. Penyaksian dan al-haq adalah kebenaran. Tapi apa yang kita maksudkan dengan penyaksian terhadap kebenaran? Sebenarnya kita balik semula pada konsep al-haq, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kebenaran yang kita sedang perkatakan. Itu adalah kebenaran yang mutlak dan yang paling penting dalam hidup kita. Sebab hidup yang terlalu singkat ni dan akan menentukan apa yang berlaku di dalam kehidupan yang seterusnya, kan? Yang panjang, yang selama-lamanya. Jadi kebenaran itulah yang sebenarnya yang paling penting, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid itu keesaan Allah, bahawa Allah itu satu, Tuhan sekalian alam. Itu yang paling penting. Jadi itu yang sebenarnya yang kita sebutkan sebagai al-haq. Tapi apa pula kita faham dengan konsep saksi? Untuk seorang tu, kalau dia dilahirkan sebagai Muslim, dia akan belajar dari tadika, masuk sekolah tentang maksud dua kalimah syahadah, kan? Dia akan masuk, aku naik saksi ataupun aku bersaksi. Jadi perkataan syahadah tu ada dan disebut sebagai saksi bagi orang yang tidak dilahirkan sebagai Muslim, tapi kemudian dia menganut agama Islam. Apa yang dia perlu buat? Dia perlu cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi atau aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah Allah. Jadi apa yang kita fahami dengan konsep saksi? Sebab selagi mana kita tidak memahami konsep saksi, konsep penyaksian, konsep syahadah yang kita sebut, perkara pertama dalam Islam, rukun Islam adalah mengucap dua kalimah syahadah tu. Maknanya kita akan hidup dalam keadaan kita lahir sebagai Muslim, mati sebagai Muslim, ataupun lahir sebagai bukan Muslim, menganut agama Islam, menjadi seorang Muslim dan mati sebagai seorang Muslim, insya-Allah. Tetapi menyedihkan, kita tidak memahami apa perkara, apa sebenarnya kepentingan pada dua kalimah syahadah itu. Baik, maksud saya sekarang ni, kalau kita fikirkan tentang konsep saksi, biasanya selain daripada yang kita sebut dua kalimah syahadah tu, ada lagi satu konsep saksi yang lebih difahami secara umum, iaitu kita sebut sebagai saksi ni masuk dalam mahkamah lah, kan? Itu yang kita biasa linkkan lah. Bila perkataan saksi adalah perkataan masuk mahkamah lah. Okey, jadi bila dalam mahkamah ni, apa sebenarnya fungsi ataupun tugas seorang saksi?
Kan saksi dia dalam mahkamah, yang kita sebagai, kalau macam saya sendiri bukan daripada jurusan undang-undang, so kalau masuk mahkamah yang kita boleh bayangkan mesti ada seorang hakim, kan, mesti ada yang tertuduh, mesti ada yang apa ni, peguam dia, ada peguam bela dengan yang menuduh lah, kan, dengan ada saksi. Kan kalau kita tengok ada apa-apa kemalangan yang berlaku ke, kes rompakan ke apa masuk berita, kan cakap saksi diminta tampillah membantu pihak polis membuat penyiasatan, kan. Jadi kita faham bahawa saksi adalah seorang yang, kalau kita kata tentang satu kemalangan, dia mestilah orang yang melihat kemalangan tu, kan. Kalau dia tak nampak, dia tak boleh jadi saksi, kan. Dia tak boleh kata, oh saya dengar daripada orang ni apa semua. Dia adalah seorang yang melihat perkara tu. Lepas itu dia kena pergi court, dia kena pergi mahkamah, kemudian dia kena beri penyaksian dia kena beri keterangan di mahkamah, barulah dia jadi seorang saksi. Jadi saksi itu sendiri, walaupun dia adalah, kita kata, satu kata lama, tapi dia hanya menjadi seorang saksi apabila dia melakukan sesuatu, iaitu dia pergi mahkamah, dia bagi keterangan tentang apa yang berlaku, baru dia jadi saksi. Betul kan? Kalau dia nampak je dia lari balik rumah, dia tak kira saksi yang betul lah. Okey, kalau kita ambil contoh lah, kalau kita ambil fikirkanlah, kalau kita dalam keadaan kita nampak satu kereta A ni langgar orang di tepi jalan. Orang tepi jalan tu dia tak bersalah lah. Tapi kita tidak pergi kepada polis, kita tak bagi tahu maklumat bahawa kereta ni nombor plate sekian-sekian yang dah buat kesalahan langgar orang ni. Tapi orang ni dapat kecederaan atau mati, apa-apalah yang berlaku pada dia, dalam keadaan tak ada orang lain yang melihat kejadian tu. Kita secara logik tak payah tunggu ulama keluar hukum mana-mana, kita akan tahu bahawa kita akan berdosa waktu itu. Kita telah melakukan kesilapan sebab apa? Sebab ada seorang yang ditindaskan, ada seorang yang dizalimi oleh pemandu kereta ni. Kita sebagai saksi, kita boleh membantu orang yang dizalimi ni untuk mendapat pembelaan yang sewajarnya lah. Tapi oleh kerana kita tak pergi kepada polis, kita tak pergi mahkamah, kita tak bagi kesaksian, jadi kes tu akan tutup macam tu je. Tak tahu siapa yang langgar dia. Okay, kita bayangkan orang yang dilanggar tu adalah mak kita sendiri. Mesti kita akan bagi tahu polis. Betul? Itu adalah contoh yang kita kata simple lah. Contoh yang mudah lah untuk memahami bahawa saksi ni dia perlu buat sesuatu. Dan orang yang nampak tapi dia tak buat sesuatu, dia tak jadi saksi yang sebenar, tetapi dia ada tanggungjawab yang tak dipenuhi. Jadi dia bersalah. Betul? Walaupun dia tak masuk mahkamah, tak dijatuhkan kesalahan, tak jatuhkan hukuman, tapi dia tetap bersalah. Kan? Itu kita fikir secara logik lah. Tak payah tunggu mana-mana hakim cakap, tak payah tunggu mana-mana ustaz atau ulama yang cakap hukum dia. Kita tahu benda itu satu kesalahan yang bawa pada dosa. Sebab apabila kita melihat sesuatu dan sesuatu itu boleh membantu orang yang dizalimi, kita tak buat apa-apa, salah lah. Betul? Dan itu adalah satu benda yang confirm lah. Jadi sekarang kita dah faham, insyaAllah, apa yang disebutkan sebagai saksi. Jadi balik sebenarnya penyaksian terhadap kebenaran. Sekarang ini kita ada di sini, kita sebagai Muslim semuanya menyebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita dah bersaksi lah. Kita bersaksi apa? Bersaksi bahawa Allah itu satu dan Muhammad itu Rasulullah. Jadi sekarang ini kalau kita reflect balik, kalau kita ambil balik contoh dari orang yang kena langgar dan orang yang melanggar dan seorang saksi. Orang yang tidak memahami Islam adalah orang yang kena langgar tadi tu. Sebab apa? Yang kena langgar dia mungkin patah kaki, patah tangan, atau paling teruk dia akan mati. Tapi sekarang ni kita nak kata orang yang tidak memahami Islam ni, dia kena langgar, dia masuk neraka sampai selama-lamanya. Azab yang tidak berhenti-henti. Lepas tu orang yang melanggar tu, bukan saja dia boleh lari dengan kereta dia masuk syurga. Satu tempat yang Allah sebut sebagai kita boleh dapat apa saja yang kita nak, apa saja yang kita minta, dan apa saja yang hati kita inginkan. Terlalu besar perkara ni, ada satu perkara yang terlalu besar perbezaan dia. Kalau kita sebut tadi, orang yang nampak apa kejadian satu kemalangan, dia ada tanggungjawab yang besar untuk bagi tahu dan mendapatkan pengadilan untuk orang yang dilanggar. Tapi macam mana pula dalam keadaan orang itu akan masuk neraka dan seorang lagi akan masuk syurga?
Sedangkan kita berfungsi sebagai saksi. Kita tahu bahawa la ilaha illallah, apa maksud dia, apa pengertian dia, dan kita tahu bahawa Muhammad itu Rasulullah Allah. Jadi kita ambil saja contoh sekarang ni, kita fikirkan saja seorang ahli keluarga kita ke, ataupun kawan kita, jiran kita, siapa saja yang berhampiran dengan kita dalam hidup kita, dia akan jadi mangsa, dia akan jadi orang yang masuk neraka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan semua rasul-rasul sebelumnya alaihi salatu wassalam dan menyampaikan agama Islam dan menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Kita ni yang orang yang nampak kemalangan, betul? Sebab kita tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita juga akan nampak dan kita kenal dan kita hidup dengan orang-orang yang akan kena langgar ni, yang kita fahami sebagai orang-orang yang akan masuk neraka. Itu kefahaman asas kita, betul? Okey. Tapi kita lihat pula, kalau ada yang bawa Quran lebih elok pula kan. Dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 143 yang tersebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang bermaksud seperti mana kami, iaitu Allah, jadikan kamu ummatan wasata, itu umat pertengahan, supaya kamu menjadi syuhada. Kan? Kalau kita tengok kat sini, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi syuhada ataupun menjadi saksi-saksi 'alan nas, ke atas manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kan? Dan rasul, wa yakuna rasul 'alaikum, ke atas kamu, syahida, seorang saksi. Jadi Allah dah sebut konsep ini sebenarnya dalam Al-Quran. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang konsep ini dan bagaimana yang Allah sebut dan apa sebenarnya pengertian yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang syahid, syuhada, dan juga kembali kepada dua kalimah syahadah yang kita sebutkan hari-hari dalam solat kita. Betul? Jadi Allah dah sebut ni ummatan wasata. Kalau kita tengok dalam sesetengah tafsiran Al-Quran kan, Al-Quran sekarang dah banyak kan, ada yang menafsirkan sebagai umat pertengahan, ada yang jadi umat pertengahan, yang tulis tu apa maksud umat pertengahan ni, umat yang bersederhana kan. Sekarang pula dengan konsep wasatiyah kita kan. So disebut pula umat ni sederhana dari segi apa? Kalau makan dia tak makan banyak sangat, dia tak makan sikit sangat. Dia tak mewah sangat, dia tak miskin sangat. Tapi itu sebenarnya bukan maksud yang Allah sebut sebagai ummatan wasata. Sebab Allah sebut sebagai ummatan wasata ni umat yang pertengahan. Dan ayat yang seterusnya itu Allah terangkan supaya antara Rasul dengan umat yang lain, dengan manusia yang lain, adanya kamu, iaitu orang Islam, orang yang membaca Al-Quran ni. Sebab itu Allah sebut kamu akan jadi saksi kepada manusia, kepada seluruh manusia, sebagaimana Rasul itu menjadi saksi ke atas kamu. Jadi apa yang kita boleh fahami daripada Allah turunnya kebenaran la ilaha illallah, Allah menurunkan wahyu kepada Rasul, dan Rasul menjadi saksi ke atas umat Islam. Baik, bagaimana yang dikatakan Rasul itu menjadi saksi? Dia menjalankan tugas dia, iaitu menyampaikan Islam. Kalau kita duduk di Malaysia ni, jauh dengan Arab, jauh dengan Mekah, jauh dengan Madinah, nak kira kedudukan kita dengan kedudukan geografi kita dengan tempat kelahiran dan tempat hidupnya Rasulullah SAW. Bukan setakat jarak, bukan setakat masalah geografi, masalah waktu. Kita lahir Nabi Muhammad SAW dah tak ada, tapi kita masih dapat nikmat Islam. Kita masih ada iman, kita ada akidah. Kita tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi siapa yang membantu kita? Kalau kita sebenarnya lahir, kalau kita ni contohnya lahir di satu kepulauan, sampai sekarang kita besar daripada zaman Datuk Neni, tak pernah kenal Islam. Jadi sebenarnya kita akan jadi siapa dalam kes kemalangan? Kita akan jadi orang yang dilanggar. Itu kalau ikut kefahaman kita asal. Sebab apa kita kata kita adalah orang yang dilanggar?
Sebab kita tak tahu, tiba-tiba nanti hari akhirat kita semua mati, dibangkitkan di hadapan Allah, tiba-tiba kita didakwa bahawa kita tidak mengucap. Sedangkan kita kata kita tak tahu apa-apa. Tapi realitinya kita sekarang ada masjid, dalam masjid, dan kita semua mengucap, dan kita semua bersaksi bahawa kita adalah Muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bermakna antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ada saksi yang menjalankan tugas, iaitu dia menyampaikan Islam itu sampai kepada kepulauan Tanah Melayu ni. Dengan jarak, dengan masalah geografi dan masalah waktu, tapi masih ada saksi antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita dah adanya orang-orang dan generasi-generasi yang memahami konsep bahawa mereka adalah saksi. Sebab itu kita nampak selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Islam berkembang dengan lebih pesat. Adakah bermaksud Nabi, adakah bermaksud sahabat itu lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab masa Nabi, Islam itu ada kuat di mana? Mekah, Madinah dan Tanah Arab. Tapi selepas itu dia terus berkembang sampai pada era yang paling besar, Islam itu disebarkan dan menguasai dunia, lebih kurang 2/3 dunia. Bermakna orang yang terdahulu sebelum kita, sebelum masyarakat Melayu, masyarakat Islam yang ada sekarang ini sudah memahami konsep penyaksian dan mereka menjalankan tugas